Nama saya Atika Amira binti Ahmad Farid Tarmizi. Saya akan membentangkan tajuk menganalisis bentuk kesalahan ejaan, kata dan ayat dalam hasil penulisan karangan murid tahun 6. Ini adalah hasil penulisan karangan murid tahun 6 yang saya dapati. Terdapat beberapa kesalahan ejaan yang telah saya dapati di dalam karangan ini. Yang pertama, kesalahan AI. Sepatutnya ditulis dengan I. Jadi di sini murid itu tertinggal satu huruf, iaitu huruf R. Yang kedua, kesalahannya adalah ejaan elektrik. Di sini kita dapat lihat bahawa murid ini tertinggal huruf K yang terletak di tengah-tengah perkataan tersebut. Yang ketiga, kesalahannya pembelajaan. Yang sepatutnya dieja dengan pembelanjaan. Dan di sini murid itu tertinggal satu huruf, iaitu huruf N. Seterusnya, kesalahan agar. Ejaan sepatutnya agar, A-G-A-R. Di sini murid itu tertukar huruf N dengan huruf R. Yang terakhir, kesalahannya terdapat. Di mana huruf T itu ditulis dengan huruf kecil. Dan sepatutnya ditulis dengan huruf besar. Kerana untuk memulakan ayat perlulah menggunakan huruf besar di hadapan. Seterusnya, kesalahan kata. Kesalahan yang dapat dilihat di sini adalah banyak lagi cara-cara. Sepatutnya cara hanya ditulis dengan satu kali sahaja. Frasa cara-cara sudah dianggap berlebihan kerana perkataan banyak sudah mencerminkan lebih daripada satu cara. Seterusnya, pada perenggan kedua, kesalahannya adalah kita harus menggunakan build utility yang tinggi. Pembetulannya, kita harus mengurangkan build utility yang tinggi. Penjelasan di sini, penggunaan kata menggunakan kurang tepat dalam konteks ini. Hal ini dikatakan demikian kerana ia tidak sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Kata mengawal atau mengurangkan lebih tepat untuk menggambarkan usaha berjimat dalam penggunaan build utility. Seterusnya, kesalahan sikap menjimat cermat. Sepatutnya sikap berjimat cermat. Penjelasannya adalah frasa menjimat cermat frasa menjimat cermat adalah gabungan yang kurang tepat. Kata yang betul ialah berjimat cermat yang merupakan frasa baku untuk menggambarkan amalan berjimat. Pada perenggan keempat pula, kesalahannya adalah daripada. Daripada itu dieja dengan jarak. Sepatutnya ejaannya adalah daripada. Penjelasannya, kata sendi nama daripada digunakan untuk menyatakan orang, perbandingan dan asal kejadian. Seterusnya, perenggan kelima, kesalahannya adalah makanan ringan atau makanan segera. Sepatutnya perlu penambahan kata dan menjadikan makanan ringan dan makanan segera. Penjelasannya untuk menyatakan bahawa kedua-dua jenis makanan ini perlu dielakkan. Seterusnya, kita lihat dari segi kesalahan ayat. Kesalahannya, amalan berjimat cermat harus diikuti. Jadi, pembetulannya, amalan berjimat cermat harus diamalkan. Contohnya dengan menjimatkan ayat elektrik. Penjelasan dia, penggunaan kata diikuti kurang tepat dalam ayat ini. Kata diamalkan atau dilaksanakan lebih sesuai. Dan seterusnya, kesalahan yang kita dapati ialah kita harus menggunakan build utility tinggi. Di pembetulannya, kita harus mengawal build utility tinggi. Penjelasan di sini, penggunaan kata menggunakan kurang tepat dalam konteks ini. Hal ini dikatakan demikian kerana ia tidak sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Kata mengawal atau mengurangkan lebih tepat untuk menggambarkan usaha berjimat cermat dalam penggunaan build utility. Jadi di sini terdapat kesalahan iaitu apabila kita membawa bekal, kita telah menjimat wang saku, memakan makanan berkhasiat dan bersih. Sepatutnya murid harus menulis dengan apabila kita membawa bekal, kita dapat menjimatkan wang saku sambil menikmati makanan berkhasiat dan bersih. Jadi ayat ini agak panjang dan tidak mempunyai tanda koma yang memadai untuk memisahkan idea. Struktur ayat boleh diperbaiki agar lebih jelas. Seterusnya, kesalahan kita disarankan agar tidak membeli barang yang tidak diperlukan. Kita perlu membeli sesuatu yang penting sahaja. Jadi kita boleh ubah ayat ini kepada kita disarankan agar tidak membeli barang yang tidak diperlukan dan hanya membeli barang yang penting sahaja. Jadi penggunaan koma di sini tidak sesuai. Ayat ini juga dipendekkan untuk nampak lebih jelas. Dan yang terakhir, kesalahan ayat yang kita dapati di dalam karangan ini, sebagai nasihat kita hendaklah mendatangkan maslahat yang banyak. Sepatutnya sebagai nasihat kita hendaklah memastikan setiap amalan ini membawa maslahat yang besar. Jadi penjelasannya, struktur ayat ini kurang jelas kerana frasa mendatangkan maslahat yang banyak tidak sesuai digunakan dalam konteks ini. Jadi ini merupakan sumber rujukan saya sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Sekian daripada saya, terima kasih.